Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi di bab 4 ya, kreatifan logam. Cikgu nak terangkan dengan lebih detail. Okey, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat mineral semula jadi. Okey, sebelum ni kamu dah belajar yang mineral itu daripada kerak bumi dan merupakan bahan semula jadi. Okey. Contoh mineral unsur, emas, perak. Contoh mineral sebatian, hematit, galena itu kamu dah belajar. Okay, hari ni kita nak tengok sifat mineral. Okay, sifat mineral bergantung kepada komposisi kimia mineral tersebut. Maksudnya apa bahan yang ada dalam mineral tersebut. Okey, sifat mineral terbahagi kepada dua, sifat fizikal dan sifat kimia. Okey, sifat fizikal ada dua, iaitu kekerasan mineral tersebut dan warna. Sifat kimia pula ketelarutan air, tindakan asid ataupun alkali dan kesan pemanasan. Okey, kita pergi dengan lebih lanjut. Sifat fizikal iaitu kekerasan dan warna. Setiap mineral ada warna-warna tertentu. Okay, contoh hematit warna perang, malakit warna hijau, kalsit iaitu batu kapur warna putih, galena kelabu, kaseterit hitam. Okay, ini adalah sifat fizikal. Okay. Dan kekerasan mineral. Kekerasan mineral boleh kita ukur dengan sklerometer, iaitu kita goreskan mineral itu, kita tengok kedalaman goresan tersebut. Okey. Mineral yang kurang keras boleh digores dengan mudah lah. Mineral yang keras tidak boleh digores dengan mudah. Kita guna skala Mohs. Okey. Kalsit berskala 3 contoh. Dan berlian atau intan berskala 10. Maksudnya intanlah mineral yang paling keras ataupun berlian. Okey, sifat kimia. Sifat kimia ni maksudnya bila mineral itu kita campur dengan sesuatu bahan. Okey. Mineral tidak larut dalam air. Okey, kecuali mineral yang ada natrium dan kalium sahaja boleh larut dalam air. Okay, kemudian mineral yang mengandungi logam oksida atau logam karbonat, dia boleh larut di dalam asid. Larut dalam asid, dan bila dia larut dalam asid, dia akan menghasilkan gelembung gas. Gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Okey. Gas karbon dioksida ni kalau kita uji dalam air kapur akan menjadi keruh bila ada gas karbon dioksida. Okey. Kalau mineral yang ada logam oksida, maksudnya mineral ni bercampur dengan oksigen lah. Sebab tu nama dia oksida. Dia stabil dan dia tak boleh diuraikan walaupun dipanaskan. Okey. Kalau dia dipanaskan dengan karbon, okay, barulah dia bertindak balas. Macam kita tengok ekstrakkan timah. Dia logam oksida. Biji timah, dia logam oksida. Bila dia diekstrak dengan karbon yang kita tengok sebelum ni, barulah dia terurai. Kalau dia dipanaskan sahaja, dia tidak akan terurai. Kalau logam karbonat pula boleh terurai bila dipanaskan. Tadi logam oksida dia kena dipanaskan dengan karbon. Sekarang logam karbonat dia akan terurai bila dipanaskan. Okey. Cuma yang tak terurai natrium karbonat dan kalsium karbonat tidak terurai. Okey. Contoh logam karbonat kita panaskan, dia akan jadi logam oksida dan dia menghasilkan karbon dioksida. Okay. Karbon dioksida ini bila kita alirkan ke dalam air kapur, dia akan mengeruhkan air kapur. Okay. Maksudnya kalau air kapur itu keruh macam ni,
Maksudnya dia ada karbon dioksida. Kalau logam sulfida pula, bila dipanaskan, dia menghasilkan gas sulfur dioksida. Kalau tadi karbonat, logam karbonat menghasilkan karbon dioksida. Sekarang logam sulfida menghasilkan sulfur dioksida. Ini gas. Nah, gas. Macam mana kita nak tahu dia menghasilkan sulfur dioksida? Bila kita alirkan gas itu, dia akan melunturkan warna ungu larutan kalium permanganat. Larutan kalium permanganat warna ungu. Bila ada gas sulfur dioksida masuk, dia akan jadi jernih. Itu maksudnya dia ada sulfur dioksida. Dan dia berbau sengit ataupun tengit lah. Apa kegunaan mineral semula jadi? Apa yang kamu duduk belajar tadi, yang oksida lah, karbonat lah, apa kegunaan dia? Ini oksida logam. Oksida logam. Yang ini logam karbonat, yang ini logam oksida. Logam dia apa-apa logam lah kat depan ni. Itu contoh lah. Sekarang kalsium oksida. Kalsium oksida dan kalsium karbonat adalah batu kapur. Ini nama dia nama saintifik. Kalsium oksida, kalsium karbonat, dua-dua ni adalah batu kapur. Untuk apa kegunaan batu kapur? Untuk menetralkan tanah yang berasid. Bila tanah tu berasid, pokok tak boleh tumbuh. Jadi kita taburkan batu kapur. Ataupun kapur kita taburkan supaya tanah itu tidak berasid. Kalsium karbonat juga, batu kapur, digunakan dalam relau bagas. Kamu ingat kamu dah belajar dekat sekolah itu, relau bagas untuk mengasingkan benda asing semasa pengekstrakan besi. Kemudian itu kegunaan batu kapur. Sekarang silikon dioksida ataupun kita panggil dia silika. Ini nama saintifik dia lah. Silika ni didapati dalam pasir. Pasir ada silika dan dia takat lebur dia adalah tinggi. Untuk apa? Dia digunakan untuk membuat kaca. Jadi pasir ni guna untuk membuat kaca. Dalam pasir ada silika. Kemudian yang ketiga, mineral yang ketiga, aluminium oksida. Aluminium oksida ini dijumpai pelindung sinaran matahari dan dalam bahan kosmetik. Dalam bahan kosmetik ada aluminium oksida. Contoh dalam pengilat kuku dan dalam gincu bibir. Itu kegunaan mineral. Satu, batu kapur. Yang kedua, silika. Yang ketiga, aluminium oksida. Itu saja. Ini contoh soalan. Unsur aluminium biasanya dijumpai dalam kerak bumi dalam bentuk sebatiak aluminium oksida yang didapati dalam biji bauksit. Namun demikian, unsur emas biasanya dijumpai dalam bentuk emas tulen. Jelaskan secara ringkas. Aluminium wujud dalam bentuk sebatian. Tapi emas wujud dalam bentuk unsur. Kenapa? Ditanya, kenapa pula bila kita dalam perut bumi, bila kita korek, dia ada aluminium dalam bentuk sebatian dan emas kita jumpa sebagai emas tulen. Kerana aluminium adalah reaktif. Jadi, bila dalam tanah, aluminium dia bergabung dengan oksigen dan menjadi aluminium oksida. Supaya dia lebih stabil lah dan tidak reaktif. Emas pula adalah logam yang sangat tidak reaktif. Kamu ingat susunan kereaktifan logam? Jadi emas yang bawah sekali, dia tidak reaktif. Jadi emas tidak akan bergabung dengan apa-apa yang ada dalam tanah tu. Jadi dia bila kita gali, dia adalah emas tulen. Itu jawapan. Nanti kita akan masuk ke siri kereaktifan logam dengan lebih detail lah. Itu saja.